Okey, pelajar sekejap pelajar sekejap saya nak tutup sekejap ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar semua sihat walafiat di samping keluarga. Okey pelajar, hari ini pelajar, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar pelarasan penyataan kewangan lagi tapi dalam bentuk yang berbeza. Cikgu dah ajar beberapa kaedah. Sebelum ni kita belajar satu persatu. Pelajar kalau pelajar ikuti kelas betul-betul step by step, satu persatu, pelajar mesti dapat. Kalau pelajar tak dapat, pelajar mesti terskip-skip ni. Sekejap masuk kelas, sekejap tak masuk kelas, tak boleh belajar. Form 4 cikgu dah ingatkan daripada awal. Form 4 ni dia berturut-turut. Jadi pelajar kena hati-hati, dia berkesinambungan. Jadi pelajar kena ikut step by step. Topik yang kita belajar ni sangat penting. Pelajar mesti kena kuasai, pelajar kena buat. Pelajar? Okey pelajar Jadi pelajar cuba, tak apa. Cikgu akan follow satu-satu, pelajar tengok macam mana. Berbagai-bagai cara cikgu gunakan untuk nak memahamkan awak topik nyata kewangan. Okey. Jadi pelajar kalau ikut daripada dulu kelas, pelajar cikgu ajar daripada apa dulu? Belajar konsep akaun. Cikgu walaupun cikgu dah ajar dulu CP akaun dah banyak kali cikgu ajar, tapi cikgu ajar repeat sekali lagi. Lepas tu cikgu kaitkan apa? Cikgu ajar akaun perdagangan, untung rugi, PKK dalam bentuk T. Kena belajar bentuk T dulu. Tak boleh bentuk penyata. Bentuk penyata terus nanti orang tak faham. Apa kaitan debit kredit. Kena faham dulu bentuk T. Bentuk T pun cikgu buat rasa lebih daripada 10 soalan lah cikgu buat. Nanti rujuk balik. Kita dah buat. Perdagangan je kita buat. Untung rugi je. PKK je. Lepas tu cikgu buat gabungkan. Macam-macam cara cikgu buat. Tinggal belajar buat ke tak buat. Itu saja. Okay, yang kedua. Lepas tu ketiga berikutnya apa? Cikgu ajar awak dalam bentuk penyata. Kita buat penyata. Daripada perdagangan, untung rugi PKK buat bentuk nyata je. Pelajar, proses dia banyak kita belajar ni sebenarnya dalam penyata kewangan ni. Bukan belajar terus pandai. Sebenarnya susah. Topik ni susah. Belajar kena buat dengan apa yang cikgu buat, cara cikgu buat ni. Cikgu dah praktikkan banyak kali dah. Kepada pelajar ya. Alhamdulillah. Memang pelajar boleh buat kalau ikut follow satu-satu. Okay. Lepas tu belajar bila dah pandai buat penyata kewangan tanpa pelarasan. Buat perdagangan, akaun perdagangan untuk rugi PKK tanpa pelarasan, buat bentuk nyata, dah pandai, barulah cikgu masuk pelarasan. Pelarasan ni yang lama ni, pelarasan kita tentang apa? Mula belajar inventory akhir. Lepas tu belajar cerita apa? Tentang belanja dan hasil yang terlebih terkurang. Lepas tu belajar tentang apa? Susut nilai. Betul, susut nilai. Yang keempat apa? Peruntukan hutang. Yang kelima, kita ada cerita belajar pasal apa? Membawa masuk, ambilan, betul? Okey, dah habis. Lepas tu nak buat apa? Yang sekarang ni, proses minggu, 2 minggu ni kita belajar ni, kita dah belajar soalan rojak. Betul? Dalam sini, dan yang kita belajar ni, dalam ni maklumat taman dirojakkan. Itu hari kita belajar satu persatu. Belanja dengan hasil je. Susut nilai je. Peruntukan teragu je. Sekarang dah belajar rojak dah. Belajar rojak. Jadi pelajar yang tak mahir lagi, pelajar kena review balik. Tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain. Pelajar langgar juga lah konsep dia. Langgar juga apa cara yang terus nak belajar ni, pelajar takkan dapat. Sampai bila pun pelajar takkan dapat. Pelajar kena teratur, kena susun. Ikut satu-satu. Tak dapat nanti cikgu bantu. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, jadi pelajar hari ni. Hari ni kita nak belajar apa? Kita nak teruskan hari ni. Tapi dengan konsep yang berbeza. Konsep yang berbeza sedikit. Cikgu nak gunakan test pad. Kenapa? Biasa dalam periksa nanti buat pakai test pad. Okay, minggu lepas kita dah conteng-conteng tu sampai soalan berapa pelajar? Conteng-conteng. Kita dah buat sampai soalan berapa minggu lepas? Cuba tengok sikit. Kita minggu lepas kita ada conteng-conteng kan? Ya cikgu. Soalan 16. Soalan 15. Okey pelajar. 16. Pelajar. Nanti pelajar yang tu hari buat dengan cikgu, kalau tak silap dengan cikgu, buat dengan cikgu sampai soalan nombor 13 je yang cikgu buat, yang cikgu tulis. Betul tak yang cikgu tulis? Sekejap. Okey, yang cikgu tulis, yang buat dengan cikgu sampai soalan nombor last kali. Yang kita buat sampai habis. Buat sampai mana? 13. Dan ini pun cikgu dah masukkan dalam buku. Betul? Okey, 14, 15, 16. Minggu lepas kita buat kan? Tapi kita conteng dalam soalan, betul tak? Betul cikgu. Betul okey. Jadi pelajar, saya minta bantuan kepada pelajar-pelajar. Siapa yang dah buat boleh tak sharekan jawapan?
Boleh tak? 14, 15, 16. Siapa yang dah buat nanti sharekan jawapan boleh. Jadi kita lengkap lah. Jawapan kita nak lengkapkan. Okey, hantar dalam grup nanti cikgu akan sebab. InsyaAllah. Okey, jadi pelajar hari ni pelajar nak tengok soalan apa? Hari ni kita nak gunakan soalan nombor 17. 17. Kita pelajar tengok. 17. Mana 17? 17. Ni 17. Okey, ni 17. Boleh, soalan nombor 17. Tapi nak buat pakai apa? Pakai test pad. Ulanglah pelajar. Kalau pelajar tak test pad, pelajar buatlah atas kertas yang cikgu bagi tadi. Cikgu nak tunjukkan sebab apa? Sebab kita nanti dalam PSL guna test pad, nanti pelajar tak tahu nak jawab macam mana. Pakai kertas cikgu tu memang sangat mudah. Okey, alright. Jadi pelajar, cikgu gunakan, sebelum tu kita baca soalan dulu. Okey. Sebelum kita baca soalan pelajar, sekali lalu pelajar review. Review sekali. Maklumat tambahan mesti rekod berapa kali? Maklumat tambahan? 2. Yes, maklumat tambahan. Sekejap. Oh, tak nampak. Cikgu tak share screen tu. Cikgu share screen. Patutlah pelajar tak nampak. Cikgu tak share screen. Okay, siapa yang pakai handphone macam biasalah pin yang cikgu share screen. Siapa yang pakai komputer tu boleh terus tengok cikgu ni. Okay, mic cikgu lindungkan sikit. Tak nampak. Kita nampak pula ni. Okay, ternampak sikit lah. Okay, alright. Okay, jadi pelajar sekali lalu pelajar spontan je pelajar. Okay. Okay, jadi pelajar maklumat tambahan. Sebut je maklumat tambahan, semua dalam soalan memang ada maklumat tambahan. Pelajar memang ada maklumat tambahan. Yang pertama pelajar, yang pertama. Yang kita nak belajar yang pertama, apa dia yang pertama? Yang pertama ialah tentang inventory akhir. Inventory akhir. Sebut je inventory akhir mesti masuk kat mana? 2 kali? Kali kat mana? 2 kali kat mana? Perdagangan. Perdagangan dekat kos jualan, betul. Sekali lagi dekat mana? Aset semasa. Okey, pelajar tak payah salin, pelajar tengok nota je. Nota cikgu dah bekalkan dah. Yang ada jadual dulu bekalkan Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tentang apa? Belanja. Belanja dan juga hasil. Hasil apa? Yang kita belajar dulu, yang terkurang. Ingat yang terkurang. Jadi kalau terkurang apa konsep dia? Tambah ke tolak? Terkurang nak tambah ke tolak? Tambah. Okey, jadi kena hati soalan terlebih terkurang dia ada 2 jenis soalan. Satu tersurat, satu tersirat. Ada soalan direct, satu indirect. Jadi kena hati. Yang pertama nak masuk mana? Tak ada tempat lain dah dan tentu belanja dan juga hasil. Tempat dia. Betul. Okey, apa konsep dekat belanja dan hasil? Iaitu ID tambah dengan terkurang. Berapa banyak yang terkurang? Jadi yang terkurang ni yang rekod 2 kali. Sekali lagi yang terkurang nak masuk mana? Terkurang akan masuk dalam konsep account iaitu apa? Masuk dalam kali kedua masuk dalam PKK. Masuk ke mana PKK? AS atau LS. Ingat lagi kotak ni. Belanja, hasil. Okay, jadi cikgu suka buat anak panah ini terlebih, terkurang, terlebih, terkurang. Banyak kali dah cikgu draw benda ni. Okay, kalau terkurang, kita fokus terkurang dulu. Terkurang mana? Yang terkurang, jadi kena hati mana terkurang? Ini terkurang. Ini terkurang. Kalau belanja terkurang, ini dipanggil ini. Hasil terkurang, AS. Okay, kalau belanja terkurang dipanggil apa? Belum bayar. Belum bayar. Cikgu betul salah ni. Belum bayar. Nak tulis belum terima pula. Belum bayar. Okey, kalau terkurang belum terima. Itu konsep. Okey, itu konsep. Jangan lupa. Okey, yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita belajar? Kita tentang hasil. Hasil belanja dengan hasil juga sama. Belanja dengan hasil juga sama. Okey, tadi terkurang. Jadi ini apa dia berikutnya? Terlebih. Sebut je terlebih, nak tambah ke nak tolak? Tolak. Okey, apa konsep dia? Dalam belanja dan hasil, mesti pertama kali rekod dalam belanja ke hasil. Tengok, dia gaji ke, sewa ke, kadar bayaran ke, faedah ke, kena tengok. Jadi pelajar kena tahu, dia belanja ke hasil. Nak tahu senang apa? Tengok dalam imbangan juga, butiran tu debit ke kredit. Kalau dia debit, belanja. Kalau kredit, hasil. Itu salah satu. Nak ingat. Okay, apa konsep dia? Dalam pengiraan dalam belanja dan hasil, ID. Mesti ambil dalam imbangan duga. Pelajar ingat lagi tak? Dalam imbangan duga tu apa maksud dia?
Gaji dalam imbangan duga tu maksudnya gaji yang apa? Sudah benar. Sebenar, bukan. Gaji yang sudah bayar, sudah terima. Jadi pelajar kena kalau gaji dia sudah bayar. Jadi pelajar yang ini pelajar kita nak dapatkan yang sebenar. Jadi kalau kita dah bayar contoh 1,000, rupanya terlebih kena tolak. Terlebih kena tolak. Barulah dapat jawapan apa? Baru dapat jawapan sebenar yang kita nak rekod yang sebenar. Boleh pelajar? Jadi yang kita nak rekod ialah yang sebenar. Tapi konsep dia apa? Terlebih kena rekod dulu. Nak rekod kat mana terlebih? Okey, kalau terlebih bagi belanja adalah aset. Saya guna kotak yang sama. Kalau hasil terlebih adalah liability. Jadi kalau belanja terlebih dipanggil apa? Prabayar. Ingat lagi prabayar? Kalau hasil ingat apa? Belum apa? Coba oleh. Belum boleh. boleh. Bagus. Jadi bagus. Jadi pelajar kena ingat terlebih kurang tu ingat kotak ni dah boleh ingat. Nah, okey settle. Okey, yang keempat. Apa lagi yang kita belajar yang keempat? Kita pasal apa? Susut nilai. Susut nilai. Sebut je susut nilai ada 3 formula. Formula yang pertama, garis lurus. Okey, garis lurus. Cikgu repeat balik benda ni. Sampai berulang-ulang cikgu sebut. Benda ni, okey. Pelajar. Dalam garis lurus, apa formula garis lurus? Biasanya? Cos. Terus kali dengan? Ratus. Betul, ratus. Okey, dia ada 2. Okey, ini A. Yang B pula. Apa B? Kalau ada nilai scrap. Apa formula nilai scrap? Cos tolak dengan nilai scrap. Nilai scrap. Betul? Bagi dengan apa? Bilangan tahun. Bilangan tahun. Bilangan tahun. Okey, alright. Jadi bilangan tahun. Kita pun dah tengok soalan ni. Dan yang kedua, apa gaya susut nilai kaedah kedua? Baki berkurang. Baki berkurang. Okey, apa dia kaedah baki berkurangan? Apa formula dia? Ada satu je formula dia. Cos tolak susut nilai terkumpul darab dengan 100. Okey, bagus. Dan kaedah yang ketiga kita belum belajar lagi dekat form 4 jarang keluar. Yang ada ialah kaedah penilaian semula ni akan digunakan dalam topik tingkatan 4. Kita topik tingkatan 5 nanti okey. Jadi dah pandai kira, pelajar kena tahu rekod. Rekod kat mana? Yang pertama mesti rekod dekat belanja. Mesti rekod dekat belanja. Apa butiran dia? Butiran dia adalah susut nilai. Susut nilai. Susut nilai kenderaan. Susut nilai perabot. Okey, apa nombor dia? Nombor dia adalah formula. Jawapan daripada formula mana? Formula yang awak kira. Formula 1, formula 2, formula 3. Masukkan dekat sini. Okey, masukkan dalam belanja. Okey, kali kedua. Nak masukkan mana? PKK. Tak ada tempat lain dah. ABN dia maksud apa? Dekat ABS. Aset bukan semasa. Kolom apa nanti nak rekodkan? Dalam susut nilai terkumpul. Okey, pelajar. Ingat lagi tak susut nilai terkumpul ni apa ni? Susut nilai yang lama campur susut nilai yang baru. Macam mana dah dapat yang lama? Susut nilai terkumpul. Kalau yang lama kita boleh terus ambil dekat imbangan duga. Dia akan tulis apa? Susut nilai terkumpul kenderaan. Ambil terus yang lama. Perabot. Susut nilai terkumpul perabot dalam imbangan duga. Itu yang lama. Yang baru mana dah dapat? Yang baru ni kita dapat daripada sini. Daripada belanja. Pindahkan saja. Okey, dapatkan nilai dia berapa? Dapat total. Ini yang akan masukkan dekat mana? Ini yang akan masukkan dalam susut nilai terkumpul. Okey, jadi kena hati-hati. Okey, habis. Yang kelima. Kita belajar tentang apa yang kelima? Last kali kita belajar peruntukan hutang ragu. Sebut je peruntukan hutang ragu untuk nak masuk 2 kali memang buat garisan je cukup. Okey, apa garisan dia? Ingat lagi tak belajar? Tolong cikgu respon. Yang depan ni apa ni? Apa tak nak pandang cikgu? Yang sebelah kiri cikgu ni. Apa konsep dia kat sini? Ambil PHR dekat mana? Imbangan duga. Okey, yang ujung sekali. Penghujung dia ialah apa? Formula. Apa formula dia? ABP darab 100. Bagus. Itu formula dia. Okey, ini mesti rekod dekat AS. Berapa pun jawapan. Okey, kali kedua cari perbezaan antara imbangan duga dengan AS. Imbangan duga ni apa? Ini adalah PHR yang lama. Okey, yang ini ABT kali peratus apa? Ini PHR yang baru. Yang baru. Jadi perbezaan dia yang lama dengan baru, pelajar dia akan jadi peningkatan atau pengurangan. Kalau berlaku peningkatan dipanggil sebagai rekod dalam belanja. Sebab apa? Rugi. Customer yang tak boleh bayar bertambah rugi. Kalau berlaku pengurangan, dia akan masuk masa hasil. Jadi pelajar ini akan masuk dalam mana? Akan masuk dalam akod untung rugi. Jadi pelajar kena tahu. Jadi pelajar 2 kali rekod. 1 kali rekod untung rugi dan juga AS. Cuma untung rugi sama ada belanja atau hasil. Okey, itu yang kita dah belajar selama ini. Yang asas ni sangat penting.
Walaupun kita ada belajar lagi membawa masuk, ambilan, hutang lapuk dan sebagainya. Okey pelajar. Boleh pelajar? Okey, sekali lalu yang lain cerita tentang apa? Hutang lapuk. Sebut je hutang lapuk, apa kesan dia pelajar? Tolong cikgu. 2. Apa kesan hutang lapuk? Tolong cikgu, apa kesan? Akaun belum terima. Apa dia? Akaun belum terima. Okey, ABT dekat PKK. ABT akan berkurang. Betul? ABT akan berkurang. Satu lagi apa? Belanja akan Ya, bertambah. hutang lapuk itu sendiri akan bertambah. Hutang lapuk itu sendiri akan bertambah. Itu 2 kali rekod. Okey, kedua. Membawa masuk. Membawa masuk kenderaan, membawa masuk perabot. Apa kesan dia? Membawa masuk ni apa kesan dia? Apa mesti apa? Perkataan apa? Modal bertambah. Yes, mesti modal. Modal dekat mana? Modal dekat equity pemilik. Equity milik mesti bertambah. Modal akan bertambah. Satu lagi apa? Dia bawa masuk. Aset bukan semasa bertambah. Bagus. Kalau dia bawa masuk kenderaan, kenderaan akan bertambah. Kalau dia bawa masuk perabot, perabot akan bertambah. Dia bawa masuk apa? Kalau dia bawa masuk tunai, tunai akan bertambah. Jadi awak kena tahulah apa satu lagi nak bawa masuk. Apa satu lagi? Okey, biasanya pelajar aset lah. Biasanya aset. Jadi pelajar kena tahu aset apa. Aset tu mesti kena bertambah. Aset ni, cikgu tak nak tulis perabot. Nanti awak ingat perabot je semua. Tak. Aset ni menunjukkan perabot ke, kenderaan ke, alat pejabat ke, tunai ke, bank ke, tak kisah. Apa saja yang dibawa. Boleh Jadi kena tahu konsep tu. Okey, selesai secara ringkas. Okey, jadi pelajar. Tak nak buang masa, hari ni kita nak terus. Tapi sebelum tu cikgu terus. Cikgu nak tengok soalan dulu. Kita analisis soalan sekejap. Analisis soalan sekejap. Mana soalan cikgu? Okey, diharapkan pelajar dapat follow ini. Jangan tertinggal lagi. Siapa yang tertinggal cepat-cepat. Masih belum terlambat. Lama lagi. Pelajar nak pandai form 5, nak mudah belajar form 5. Ini je topik yang awak kena bawa. Pandai topik ni form 5. Tak percaya, jumpalah siapa-siapa pun. Awak tanyalah cikgu awak ke, awak tanya rakan-rakan awak ke, senior awak ke. Penting tak topik. Dia kata kalau mesti confirm dia tak pandai macam keuangan, kau tak payah ambil akaun. Dia kata ambil seni lukis je. Okey pelajar, mesti kena pandai. Okey, yang pertama. Okey, kita baca Sebenarnya soalan nombor 17 ni soalan SPM tapi dia versi lama Okey, Encik Muhammad Syafiq ialah pemilik gedung pakaian Anggun yang menjalankan perniagaan di Bandar Melaka bersiarat. Imbangan duga dan perniagaan pada 30 September adalah seperti itu. Okey. Seperti cikgu kata, kalau jumpa soalan imbangan duga panjang-panjang macam ni, buat apa? Buat garisan dulu. Buat garisan. Kenapa nak buat garisan? Sebab nombor dia rapat. Dan biasa kita takut salah, kita buat garisan. Okey, boleh. Macam ni, cikgu ambil 3 butiran lah. 3 butiran senang. Cikgu gariskan gariskan. Okey, cukup. Nak buat 4 pun boleh, nak buat 3 pun boleh, nak buat 5 pun boleh. Tengok mata masing-masing. Jangan buat satu-satu, satu garis. Garis-garis lambat nak belajar nak siap. Lambat nak siap. Jadi macam ni senang. Kita nak tengok senang. Kita tak tersalah ambil nombor. Kadang-kadang tersalah ambil nombor tu sayang. Kadang-kadang saya sendiri yang tersalah ambil nombor. Okey? Alright. Okey, kalau dah siap garis, beritahu dah. Jadi cikgu tahu. Dah ke belum? Dah. Dah. Okey, alright. Dah cikgu. Okey, kalau dah, apa nak buat? Kita akan label P, U atau K. Itu je. P ialah apa? P, perdagangan. P ialah perdagangan. Okey, U ialah apa? Untung rugi. K ialah apa? PKK. Jadi cikgu, macam mana nak tahu perdagangan? Itu tak boleh. Itu pelajaran yang asas tu. Itu yang awal-awal tu. Jadi kena tengok video. Tengok video insyaAllah. Okey, nanti mesti tahu. Kalau tak cikgu nak cerita ni, cikgu tak boleh cerita sikit-sikit. Nanti tak best. Kena cerita betul-betul. Perdagangan. Kenapa perdagangan? Untung rugi PKK. Sebab tu baru belajar topik. Okey, seterusnya. Modal. Okey, tolong cikgu label. PU atau K. Itu je cikgu nak tahu. Okey, modal. Kat mana modal? K. Okey, bagus. Inventory 1 Oktober. P. P. Okey, P. Lengkapan. K. K. Bagus, K kena label gitu. K kena label 2 kali. ABS ke AS ke tak apalah. Kita peringkat pertama je dulu. Okey, bank ni kredit. Bank dekat mana? K. PKK. Bagus. Kadar bayaran. U. U. Bagus. Diskaun diterima. U. Sewa dibayar. Sewa debit. Sewa ni debit. Sewa dibayar. Dipanggil dibayar. U. Okey, gaji. U. Okey, pelajar. Gaji ni kenapa kita tak boleh dibayar? Dia kan debit. Kenapa tak boleh dibayar? Ingat lagi tak?
Okay, cikgu nak refer balik lah. Soalan cikgu Mas. Gaji kat pernah bagi. Okey. Sebabnya gaji ni dia tak ada dekat hasil. Dia memang belanja. Sebut gaji je mesti kat belanja. Sewa ni kenapa perlu dibayar? Sebab sewa ni ada dua tempat. Dekat belanja dia ada, dekat hasil pun ada. Kalau dia debit, dia panggil dibayar. Kalau kredit, dipanggil dikredit. Ini pembelajaran yang asas tu, sifat account. Macam ingat tak? Apa lagi selain daripada sewa yang ada dua tempat? Belanja ada, hasil ada. Apa dia? Sewa. Lagi apa? Lagi sebut apa? Yang ada dibayar, diterima apa dia? Diskaun. Lagi? Sewa, diskaun lagi. Commission, betul. Satu lagi. Apa dia? Sewa, commission, diskaun, lagi satu. F, huruf F. Start huruf F. Apa dia? Faedah. Yes, bagus, faedah. 4 butiran ni mesti kena tulis dibayar, diterima. Debit dibayar, kredit diterima. Cuma diskaun dia tak panggil dibayar, dipanggil diberi. Jadi kena tahu. Tengok balik nota. Okey, belian. Masuk mana belian? P, U atau K? P, perdagangan. Okey. Angkutan masuk. P. P, angkutan keluar baru U. Okey. Jualan. P. P, okey. Pulangan belian. P. P. P, okey. Akaun belum bayar. K. K. K, akaun belum terima. K. K, insurans. U. U. Okey, insurans U. Insurans atas belian P. Jadi kena tahu insurans U. Insurans atas belian P. Ini kena tahu. Okey, susun nilai terkumpul lengkapan. K. K. K peruntukan nota ragu. K. 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 Kalau U tu dia kita kena cari pertambahan ke pengurangan. Right? Okey, selesai. Okey, sekarang pelajar. Bila kita buat maklumat tambahan, kita akan rekod berapa kali? 2 kali. Apa macam mana nak rekod seperti yang kita cerita tadi. Okey, sekarang pelajar keluarkan test pad. Kita akan buat sama-sama. Okey, pelajar keluarkan test pad, cikgu tunjukkan sama-sama. Okey, alright. Jadi cikgu test pad pun cikgu sekian. Okey, ni test pad. Okey, pelajar pakai 2 helai. Pakai 2 helai. Ini bukan depan belakang tau. Ini pakai 2 helai. Saya pakai 2 helai. Kiri kanan. Jadi meja awak, kalau awak jumpa soalan ni, awak terus keluarkan 2 helai kertas. 2 helai kertas. Okey, jangan guna belakang. Belakang dia biar free. Belakang dia biar free. Kita gunakan 2 helai kertas yang baru. Nampak tak? Lubang dia dua-dua sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri. Kalau cikgu terbalikkan, nanti satu lubang mesti sebelah kanan. Betul tak? Okey, alright. Jadi 2 helai kertas. Okey, kalau dah ready, tulis. Cakap dah ready. Dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Sebab dah biasa tak ada kertas macam cikgu Okey dah. Okey, kalau dah belajar. Okey, kalau dah belajar kita buat garisan seperti biasa. Okey, dalam perdagangan untung rugi ada berapa garisan? Okey, sebelum garis kita buat tajuk dulu lah, tajuk. Okey, soalan nombor apa ni kita buat ni sekarang ni? Kita nak buat soalan apa? 17. Soalan 17. Okey, soalan 17. Soalan nak buat cikgu. Soalan 17. Okey, minta maaf tulisan cikgu tak cantik. Okey, siapa nama dia? Cuba tengok nama dia dekat soalan. Siapa namanya? Perniagaan apa tu? Gedung pakaian anggun. Betul? Gedung pakaian anggun. Okey, jadi tuliskan. Siap, gedung pakaian anggun. Boleh nampak tak tulisan cikgu? Okey, lepas tu tulis apa? Akaun perdagangan dan untung rugi. Bagi tahun berakhir. Lah tak muat pula tulisan cikgu besar sangat. Berapa bulan tadi dia? 30 September 2020. Cikgu tak muat, cikgu letak sini lah. Tulisan cikgu besar. Kalau muat awak buat 2 baris lah. Kalau muat awak buat 2 baris. Kalau tak muat tak apalah. Okey, cikgu dah buat kat sini. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita kena garis. Okey, garis. Alamak, sepatutnya cikgu kena pakai surface ni baru nampak ni. Cikgu pakai ni pula. Okey, tak apa. Pelajar garis. Sekejap. Gariskan mana pembaris cikgu ni.
Pelajar, sepatutnya cikgu kena pakai surface ni. Tapi tak ada pula, cikgu lupa pula nak pakai surface. Jadi dia dah ni lah. Belajar anggap ke bawah je lah pelajar. Anggap dia bawah. Bukan cikgu potong September tau. Lepas tu garisan dia ngam-ngam kalau cikgu pakai pembaris. Tapi cikgu tak ada pembaris ke sini. Cikgu tak pakai surface. Kalau pakai surface dah nampak. Okey, muka surat kedua. Cerita yang sama juga. Tulis apa? Gedung pakaian anggun juga. Ini cikgu buat macam ni kenapa? Sebab cikgu nak buat cepat. Biasa pelajar buat apa? Dia buat lambat. Dia conteng soalan banyak sangat. Dia buat banyak sangat conteng. Nyata kedudukan kewangan. Apa tajuk dia? Pada bila? 30 September 2020. Okey, tak boleh tulis singkatan. Tak boleh tulis singkatan. Mesti tulis penuh. Okey, cikgu buat ngam-ngam. Okey, habis. Okey, jadi garisan kita nak buat apa garisan kita? Kita kena buat garisan. Okey, jadi yang ini cikgu gariskan. Gariskan cikgu pun. Okey, garisan cikgu buat garisan. Sekejap. Cikgu buat garisan. Okey, lepas tu garisan apa? Okey, garisan melintang ni. Kolom. Kolom dalam perdagangan berapa kolom biasa kita buat? Kita buat berapa kolom belajar? 3. Kita biasa buat 3. Betul tak? Kita buat 3. Okay, jadi buat 3. 3 Okey, sampai bawah garisan. Jadi pelajar akaun kena ada apa dia? Kena boleh pembaris panjang lah. Pembaris panjang kena ada Okey, buat. Cikgu klik tak ada pula. Ya. Ada dia begini, hilang pula dia. Tak apalah, cikgu buat garisan baru. Cikgu nak copy paste je. Okey, buat garisan 3 line. Okey, alright, sekejap. Garisan cikgu buat garisan ni sebab cikgu pakai ni yang lambat ni. Patutnya tak berlaku macam ni. Biasa buat cepat je. Okey, dekat PKK pun buat juga. PKK berapa line? Sama juga. Berapa line kita buat? Ada sekolah buat 3, ada sekolah buat 4, tak kisahlah. Saya biasa buat contoh dengan awak, biasa saya buat, cikgu buat 3. Cikgu nak buat 3 juga. Buat 3. Biasa garisan dia tak adalah lama. Macam layar ni sebab saya nak tarik-tarik tu yang lama tu. Okay, jadi yang ujung ni tak payah garis lah. Yang ujung ni dah memang dah habis dah. Kan? Dia tak perlu garis lagi. Okey, selesai. Okey, boleh ikut tak? Boleh, dah siap. Okey, dah siap. Okey, Boleh, kalau dah cikgu. siap. Okey, dah siap dah. Okey, kalau dah siap pelajar, apa kita nak buat pelajar? Kita akan buat tapak. Buat tapak. Pelajar dah nampak dah tadi. Kita ada jualan, pulangan jualan. Dah nampak dah. Cuma hati-hati pelajar kena buat apa? Dalam perdagangan kena ikut susunan. Betul pelajar? Kena ikut disiplin. Jadi pelajar kita terus buat. Okay, kat sini tulis siap-siap RM. RM, tulis RM. RM, tulis je siap-siap. Kita dah baca soalan, kita dah boleh agak dah. Berapa butiran ada dan sebagainya. Okey pelajar, yang pertama. Dalam perdagangan pelajar tulis je. Apa yang ada dalam perdagangan? Apa yang ada? Jualan. Betul pelajar? Jualan. Okey, tulis butiran tu, nombor nanti. Okey, tolak dengan apa? Tulis formula. Tolak dengan apa? Pulangan jualan. Ini yang wajib. Ini yang wajib. Pelajar buat je. Okey, dapat apa? Jualan bersih. Betul? Tulis je siap-siap. Okey, selesai. Okey, lepas tu tulis apa? Tolak. Tolak apa? Okey, ini tajuk. Kos jualan. Nak dapatkan apa? Kos jualan. Okey, dalam kos jualan ni kalau nak garis lah. Kalau pelajar nak garis, pelajar garis. Okey, kalau kita nak garis, kita garis lah ni. Okey, kos jualan.
Okey, dalam kos jualan ni ada apa? Bermula dengan apa? Ingat lagi tak? Tolong cikgu. Inventory awal. Ya, tulis saja inventory awal. Inventory awal. Okey, alright. Ini wajib. Lepas tu habis tulis apa? Belian. 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 Belian biasa dalam kertas cikgu dah ada, senang je kan. Okey, tolak dengan apa belian? Pulangan belian. Yes, pulangan belian. Ni kena hafal ni. Pembelian bersih. Pulangan belian. Tak payah tengok soalan pun tak apa. Biar dulu kita buat ni dulu. Okey, dapat apa? Belian bersih. Belian bersih. Okey, alright. Lepas tu tambah apa? Ingat lagi tak? Audi. Okey, Audi. Okey, dalam soalan tadi Audi ada berapa? Berapa Audi tadi ada? Ada berapa Audi? Ada satu. Satu. Apa dia satu? Angkutan masuk. Okey, kita masuk. Tak apalah, kita buat dua. Kita buat dua kat sini. Kita buat dua. Standby je dulu. Kadang-kadang ada maklumat tambahan, ada satu lagi. Sebab kita maklumat tambahan tak baca. Kita buat dua cukup. Okey, lepas tu dapat apa? Ingat lagi tak? Kos belian. Betul? Kos belian. Lepas kos belian ingat lagi tak? Dapat apa? Kos barang untuk dijual. Yes, KBDJ. Kos barang dijual. Ataupun kos barang untuk dijual. Sama. Okey, lepas tu dah habis tolak apa? Inventory akhir. Inventory akhir. Pelajar minta maaf lah, tulisan cikgu memang macam ni lah tulisan cikgu. Dah tak boleh cantik lagi dah. Macam ni lah tulisan cikgu. Okay, habis dan last kali dapat apa? Untung atau rugi kah? Kasar. Bukan, ini dapat dulu apa? Kos jualan. Betul? Kos jualan. Okay, kos jualan nanti kat sini yang lupa ada apa kat sini? Kita tak tahu lagi dapat apa? Untung kasar atau rugi kah? Boleh? Okay, tinggalkan. Biasa kalau cikgu buat, cikgu dah buat siap-siap untung. Biasa memang untungnya. Tapi ada soalan juga rugi. Tapi tak banyak lah. Jarang-jarang jumpa. Okey, habis. Ini untung atau rugi. Lepas tu pelajar selang sebaris. Dah masuk untung rugi. Untung rugi formula yang pertama tambah apa? Hasil. Tambah hasil. Tambah hasil. Hasil. Okey, hasil. Okey. Hasil adalah U. Okey. Pelajar tengok sekali pandang dekat perdagangan. U yang sebelah kredit ada berapa butiran? U yang sebelah kredit. Cuba tengok. U yang sebelah kredit. Berapa butiran ada? U, kita dah label U tapi sebelah kredit. Berapa banyak butiran? Kali lalu tengok. Dia satu je. Satu je. Memang dah periksa satu atau dua. Memang tak banyak. Jadi kita tinggalkan tiga. Satu, dua, tiga. Okey? Tiga. Okey, tiga nak buat apa? Celang tiga ya. Tiga. Tiga lepas tu nak buat apa? Tolak. Tolak apa? Belanja. Tolak belanja. Okey, settle. Tolak belanja. Kalau cikgu, kalau dia ada hasil dalam imbangan juga ada dua. Dua awak tambah lagi dua. Belajar, kalau dua tambah lagi dua. Faham belajar? Kalau ada tiga tambah lagi dua. Biasa dua tu kadang kita standby butiran baru je. Biasa butiran baru pun apa? Pengurangan peruntukan hutanan tu. Itu je. Betul? Yang lain jarang lah. Okey? Alright. Selesai. Okey, faham tak? Cikgu cerita. Faham tak? Boleh? Kalau pelajar tak nak, cikgu pening lah cikgu nak kira-kira. Tak nak kira tak apa. Hasil selang je 5. Senang. Okey, belanja cikgu. Belanja cukup ke ni? Okey, tak apa. Belanja memang tak cukup. Kotak yang ni kita ada 2, 4, 6, 8 tak cukup. Biasa kita buat apa? Kita akan pusing dekat belakang. Kita akan buat dekat belakang kertas tu, kita akan standby untuk belanja. Boleh belajar? Untuk belanja. Okey, selesai. Okey, lepas tu belajar nak buat apa? Sebelah PKK. Okey, PKK format macam biasa. Apa yang pertama, kotak pertama? Mesti tak ada apa? Asset. Aset bukan semasa. Okey, tulis saja. Asset bukan semasa. Ini yang dalam periksa, ini awak berlaku. Awak berlaku ini dalam periksa. Dekat kelas awak. Ini awak berlaku. Punya garisan antik apa ya. Okay, saya buka semasa. Kat sini yang lupa tulis apa? Ini ada apa? Kos. Betul? Tulis apa lagi? Susut nilai. Susut nilai apa? Terkung? Kumpul. Betul? Okay, kat sini ada apa? Nilai buku. Nilai buku. Okay. Okay, kos. Okay, cukup kat sini. Okay, accept bekas masa ni, kalau boleh gariskan ada pemanis garis. Cikgu garisan cikgu tu tak option. Okay, habis. Okay. ABS. Okay, nak selang berapa ABS ni? ABS nak selang apa? Okay, ABS biasa kita ada berapa ABS tadi kita label tadi? Ada berapa ABS? Cikgu.
Ya. Kalau susut nilai kumpul tu kita tulis SNT je boleh ke? Okey, sebenarnya kotak kedua kita awak tulis SNT ke tak tulis SNT ke, dia tetap juga SNT. Cikgu awak akan anggap SNT. Kat situ dia tak dikira lah sebenarnya. Tapi kalau saya cakap situ kadang-kadang cikgu marah. Saya belajar cikgu awak mesti suruh tulis penuh. Betul tak? Ikut pada cikgu awak lah untuk penandaan ni. Belajar kalau dalam SPM kotak nombor 2 tu awak tulis ke, awak tulis ke, mesti dia anggap sebagai susut nilai terkumpul. Faham tak? Okay? Alright. Okay. Aset bukan semasa. Ada berapa aset bukan semasa tadi? Ada berapa tadi? Kalau nak Satu. cantik. Ada satu je. Satu je. Betul? Aset bukan semasa dalam soalan tadi ada berapa? ABS. Dia Lengkapan. Satu je. Satu je. Lengkapan. Okey, satu je awak tambah 2 lah. 1 tambah 2. Berapa tambah 2? 3. Jadi awak selang 3. 1, 2, 3. Cukup. Okey, tuliskan butiran baru. Apa butiran baru berikutnya? Aset semasa. Mula-mula je rumit. Lepas ni awak dah cakap dah. Nak selang berapa senang. Okey, aset semasa. Tak payah pening-pening. Tulis je siap-siap. Apa nak tulis siap-siap? Pelajar tulis siap-siap butiran yang wajib ada. Apa dia? Inventory akhir. Ni butiran yang wajib ada dalam AS. Apa lagi? Account. Account apa pelajar? Belum terima. Account belum terima. Biasa account belum terima, dia akan tolak dengan apa? Ingat lagi tak? Peruntukan hutang ragu. Ya, peruntukan hutang ragu. Jangan tulis singkatan. Singkatan tak diterima. Hutang ragu. Okey, alright. Tuliskan jawapan nanti. Okey, kat sini tulis apa lagi? Apa yang ada biasa? Bank. Bank tak tentu ada. Kadang bank ada, kadang bank tak ada. Betul baca? Okey, tinggalkan. Yang lain semua tinggalkan. Okey, nak selang berapa ni? Tak payah kira. Cikgu nak kira lagi lambat. Selang je 5. 1, 3, 4, 5. Selang je 5. Boleh? Okey, 5 terus tolak apa? Tolak dengan apa? Ingat lagi tak? Liability semasa. Yes, liability semasa. Okay, liability semasa ada apa kat sini? Yang wajib? Account. Belum. Bayar. ABB bukan belum. ABB. Okey, nak buat berapa ni? Okey, sama juga. Selang je 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul je? 5. Okey, selang je 5. Okey, dalam 5 nak tulis apa? Dia apa? Okey, 5 nak tulis apa? Modal kerja. Modal kerja. Okey, modal kerja. Selang sebaris dah habis. Okey, ini dapat imbangan. Ini akan dapat imbangan dia berapa nanti? Bawah ni, imbangan dia berapa? Okey, lepas tu nak buat apa? Equity pemilik. Equity pemilik ada berapa pelajar? Apa butiran pertama bagi equity pemilik? Modal awal. Modal awal. Tulis siap-siap. Modal awal. Okey, tambah ke tolak bergantung pada jawapan nanti. Untung atau rugi. Biasanya untung lah. Cikgu tulis je tambah siap-siap. Okey, untung bersih contoh tapi cikgu biarkan dulu. Okey, selang sebaris jumlah. Lepas tu tolak dengan apa? Ambilan. Dapat apa last kali? Modal akhir. Betul? Modal akhir. Okey, siap. Okey, liability bukan semasa letak mana? Liability semasa ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada buat kat mana? Belakang. Kalau ada buat kat mana? Belakang muka surat. Kita dah standby. Kita dah standby. Senang. Kalau tak guna, cikgu, belakang tak ada guna. Potong. Dah siap nanti. Tak ada. Potong. Okey? Alright. Itu caranya. Itu caranya. Okey, selesai. Okey, faham tak ni? Ada nak tanya tak? Faham tak sekarang yang cikgu cerita ni? Faham tak? Cikgu, Ha. yang liability bukan semasa tu tak termasuk ke? Masuk. Cikgu kata masuk. Kalau nanti kalau jarang-jarang ada, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Kalau ada, kita buat kat belakang. Belakang. Boleh? Cikgu surat test pad belakang. Test pad belakang kan kosong. Betul tak? Oh, Awak tadi buat depan belakang apa ni? Ini pakai 2 helai tau. Ni helaian pertama. Betul tak? Helai pertama. Ini apa ni? Helai Lain kedua. helai kedua. Faham tak? Jangan buat depan belakang ni. Pelajar tadi kan cikgu beritahu kan. Jadi pelajar jangan hati. Tak apalah, tak apa. Ini praktis. Equity pemilik saya bawa kat belakang. Boleh. Ikut test pad lah. Ada test pad. Ada pelajar test pad dia cukup macam cikgu. Kalau tak cukup, buat dekat belakang. Okey? Tak apa. Buat. Okey, alright. Okey, selesai. Jadi pelajar, apa nak buat bila kita macam ni pelajar? Kita dah jimat masa macam ni pelajar. Pelajar nampak tak?
Ini maksudnya 30%, 40% pelajar dah nampak gambaran. Salam. Okey? Nampak gambaran. Okey. Jadi pelajar, bila kita buat maklumat tambahan, apa yang berlaku pelajar dalam peksa? Ramai pelajar buat apa? Dia conteng soalan. Conteng penuh soalan. Pelajar, conteng soalan. Soalan ni tak perlu conteng dulu. Buat conteng tu, pelajar buang masa. Pelajar terus buat, pelajar dia jimat masa banyak. Saya cakap pelajar, nanti pelajar dalam tahap, nanti pelajar dah mahir lagi. Pelajar soalan ni berantu. Awak buat ni 1 jam awak tak perasan. Dah 1 jam ni saya buat soalan ni. Jadi kena hati. Okay, jadi pelajar kita terus buat. Maklumat tambahan yang pertama, terus tengok. Okey, inventory pada 30 September 2020 bernilai 164740 dan pada harga kos dan 17320 pada harga pasaran. Pelajar nak ambil yang mana ni? Yang rendah ke yang tinggi? Yang rendah. Yang rendah, kita akan ambil ini. Berapa namanya? 16740. Okey, terus rekod 2 kali. Dekat mana nak masuk? Inventory akhir. Masuk mana nak masuk? Dalam perdagangan. Berapa nilai dia tolong cikgu tadi? Berapa nilai dia? 16740. 16740, satu markah dekat perdagangan. Kedua, nak masuk ke mana? Aset semasa. Satu lagi markah. 16740. Satu lagi markah. 2 markah pelajaran. Okey, selesai. Okey, boleh ikut? Boleh cikgu. Okey, alright. Selesai. Yang kedua, kita buat kadar bayaran sepanjang tahun perekonomian adalah 3780. Ini adalah yang apa? Ini adalah yang sebenar. Kita mesti bayar 3780. Kenapa cikgu? Sebab dia mana cakap terlebih kurang kat sini. Betul. Jadi dia tersirat. Soalan ni tersurat. Tersurat ke tersirat? Tersembunyi. Tersirat. Tersirat. Jadi pelajar, berapa yang tersembunyinya ni? Terlebih ke terkurang? Jadi kita tengok kadar bayaran. Mana kadar bayaran? Kau tengok kadar bayaran? Ada tak kadar bayaran? Ada. 3462. 3462 ni apa maksudnya pelajar? Sudah bayar 3462. Sepatutnya awak bayar ialah 3780. Jadi apa maksudnya pelajar? Terlebih ke terkurang? Terkurang. Kurang berapa? 318. 318. Betul tak pelajar? Jadi 318 yang kena rekod 2 kali. 318 yang nak rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod? Satu, dalam belanja kena tambah. Kenapa? Sebab terkurang kena tambah. Sekali lagi AS ke LS? Okey. Tak nak pening kepala, buatkan lakaran kat sini sekali lalu. Okey, cikgu punya sengit pula. Lakar je macam biasa. Banyak kali buat tak apa. Kat mana soalan, setiap kali soalan buat. Belanja, hasil. Terlebih, terkurang, terlebih, terkurang. Kalau belanja terlebih dipanggil prabayar. Belanja terkurang dipanggil apa? Belum bayar. Hasil terlebih dipanggil apa? Belum terperoleh. Hasil terkurang dipanggil apa? Belum terima. Betul pelajar? Belum terima. Okey, jadi pelajar, tadi kadar bayaran belanja ke hasil? Kadar bayaran? Belanja. Okey, terlebih ke terkurang? Terkurang. Terkurang. Jadi AS ke LS? LS. Okey, sekali lagi dekat LS. Kita rekod 2 kali. Okey, jadi pelajar terus masukkan dalam jawapan. Tak payah contoh-contoh kat sini lagi dah. Puan belajar, terus contoh kat soalan. Okey, jawapan terus contoh kat jawapan. Okey, yang butiran yang tadi yang berlaku ialah apa? Cerita pasal apa? Kadar bayaran. Kita tulis sini, kadar bayaran. Okey, apa konsep dia? ID. Okey, berapa dalam imbangan duga? Tolong cikgu, berapa dalam imbangan duga? Tadi berapa? 3 berapa? 3462. 3462. 3462. Sekarang terkurang, tambah berapa? 318. 318. 318 yang rekod 2 kali. Ni cikgu highlightkan. Rekod 2 kali. Okey, berapa dapat nilai sebenar dekat sini? Tolong cikgu tambah. 3780. 3780. Okey. Okey, sekali lagi nak masuk mana? AS ke LS? Tadi kita dah buktikan tadi. Yang ni padamlah. LS. Kamu ada anak panah ni ganggu ni. Terus masuk dalam LS. Nak tulis apa LS? Kadar bayaran Belum bayar. belum bayar. Okey, berapa yang belum bayar? Yang cikgu tanda kuning tu. Berapa? Semua LS kotak pertama. 318. Selesai. Nampak pelajar? Sambil kita baca, kita dah terus buat. Kalau tak, pelajar masih conteng lagi soalan. Kita dah dapat 2 markah. 2 markah. Kita conteng dalam jawapan lagi cepat. Dah dapat 2 markah lagi. 4 markah dah kita. Okey, faham ni? Yang cikgu cerita ni? Jadi yang maklumat taman cikgu rekod 2 kali kita tandakan. Nanti nampak perbezaan. Okey, ada siapa nak tanya tak? Pelajar?
Boleh ikut tak? Boleh, tak ada soalan. Boleh. Okey, alright. Jangan diam je, diam terkejut je kadang-kadang. Dapat ke tak dapat? Kena tanya. Okay, nombor 3. Sewa dibayar 600 adalah termasuk sewa bulan Oktober. Okey, pelajar tengok betul. Kita punya akaun perdagangan sehingga bila kita bayar, kita tutup, kita buat akaun sampai 30 September 2020. 30 September 2020. Okey, sedangkan sewa yang dibayar, dia dah bayar sampai bila dia dah bayar? Dia dah bayar sampai Oktober. Jadi Oktober ni terlebih daripada September ke atau terkurang daripada September? Pelajar, di salah ni pelajar. Sorry pelajar. Betulkan soalan pelajar? Ini bukan 19 ni, ini 20. Betulkan pelajar? 20. Betul kan? 20. Okey, jadi pelajar, jadi soalan ni apa maksudnya soalan ni? Terlebih ke terkurang? Terlebih. Terlebih perbayar. Betul. Terlebih Bagus, satu terlebih. bulan. Terlebih berapa? Terlebih berapa bulan? 600. Terlebih 1 bulan. Terlebih 1 bulan. Betul, kena faham dulu. Terlebih 1 bulan. Okey, terlebih 1 bulan. Okey, boleh tak cari 1 bulan? Boleh tak? 600 Boleh. bagi 12, RM50. Okey, sewa dibayar 600 adalah termasuk bulan Oktober. Okey, berapa tengok sewa kat atas? Berapa sewa? Apa ni? 6,600 kan? Okey. Jadi pelajar, awak rasa 600 ni apa dia sebut? Sewa dibayar 600 adalah termasuk sewa bulan Oktober. Jadi maksudnya apa pelajar? Soalan ni kena betulkan ni. Soalan macam pelik sikit lah pelajar. Sewa dibayar adalah sewa, belanja prabayar. Okey pelajar, soalan sebenarnya soalan dia direct. Sewa dibayar 600 adalah sewa, tak payah tulis termasuk. Adalah sewa bulan Oktober 2020. Faham pelajar? Adalah termasuk sewa bulan Oktober, betul. Sewa dibayar 600 adalah termasuk sewa bulan Oktober. Maksudnya apa pelajar? Yang dah dibayar pada bulan Oktober, nilai dia berapa? RM600 yang 600. terlebih. Faham pelajar? Jadi sebenarnya soalan dia apa? Tersirat ke tersurat? Direct ke indirect sebenarnya? Tersurat. Tersurat ke tersirat? Tersurat. Jadi yang terlebihnya berapa terlebihnya? Terlebihnya 600. 600. Okey. Kalau terlebih, nak tambah ke nak tolak? Belanja, Tolak. sewa tu belanja. Nak tambah ke nak tolak? Terlebih. Tolak. Tolak. Okey, tolak. Okey, sekali lagi. Sewa tu belanja, sewa dibayar. Terlebih. Terlebih dekat mana? AS ke LS? AS. Terlebih yang ni. AS. Betul? AS. Jadi masuk AS sekali lagi. AS. Berapa butiran dia? Sewa prabayar. Berapa banyak prabayar? 600. Berapa kali yang nak rekod 2 kali ni? Mana nombor nak rekod 2 kali? Yang direct ni lah. 6. Sebab apa? Ini soalan tersurat. Soalan direct. Okey? Jadi pelajar terus masukkan jawapan. Okey, terus apa? Tulis apa? Sewa dibayar. Okey, mula-mula mesti ambil nombor dalam imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga? 6,600. Okey, 6,600. Okey, sekarang terlebih. Nak tambah ke nak tolak? Tolak 600. Tolak berapa? 600. Tadi sebab cikgu nak buat penerangan, cikgu conteng lagi. Sebenarnya tak payah. Kalau ya, terus conteng dekat sini je, senang. Okey, 600. Berapa dapat? 6,000. 6,000. Okey, sekali lagi nak rekod yang mana 2 kali? 600 yang rekodkan. AS ke LS? AS. AS. Okey, AS. Nak tulis apa dalam AS? Sewa prabayar. Sewa prabayar. Sewa prabayar. Okey, apa yang prabayar? 600. 600. Jadi pelajar 600 rekod 2 kali. 2 markah lagi. 2 markah lagi. Okey? Alright. Boleh ni? Okey, bila kita dah buat macam ni, kertas dia jadi macam mana? Dah jadi kertas seperti yang saya bagi kat awak tu. Kertas-kertas yang cikgu dah ready made tu, dah siap. Nampak tak pelajar? Jadi sebab pelajar daripada awal dulu pelajar buat maklumat taman, pelajar buat macam ni. Pelajar dah biasa rekod 2 kali, jadi senang. Betul pelajar? Cuma pelajar tak tahu, cikgu dalam tekster nanti tak ada ketam macam cikgu, macam mana buat? Tadi cikgu dah ajar berapa banyak nak selang dan sebagainya. Kan? Okey? Alright. Okey, jadi seterusnya, satu lagi soalan. Apa dia sebut? Susut nilai. Okey, susut nilai atas kos. Sebut je susut nilai 10%, dah tahu dah, tak payah conteng kat sini. Sebut susut nilai mesti rekod 2 kali. Dekat mana pelajar rekod 2 kali susut nilai? Pertama dekat mana? Mesti belanja. Kedua nak rekod ke mana?
ABS. ABS, dah tahu dah. Betul? Okey, terus rekod. Tak payah buang masa. Sebab apa? Kita perlu buat jalan kerja dalam jawapan. Buat jalan kerja dalam jawapan. Okey, terus masuk dalam lagi. Susun nilai apa tadi? Susun nilai apa tadi? Lengkapan. Untuk nilai Lengkapan. Okey, lengkapan. Okey, dia kata kaedah apa? Garis lurus. Atas tu. Atas kos. Terus kali. Kos kali dengan peratus. Okey, cari kos. Terus. Tak payah contoh soalan dah. Terus cari kos dia. Berapa kos dia? 18,800. Okey, mana lengkapan? Lengkapan 18,800. Okey, 18,800 kali berapa persen? 5% kali dengan 10%. Macam ni je kerja 8,800 Betul? Kali 10%. Berapa dapat? 18,800. 18,000. 18,800. Jadi jawapan dia berapa? 1880. Bagus. 1880. Nampak? Tak payah conteng-conteng. Kalau tak pelajar conteng lagi. Nak buat lagi dah 2 kali. Sedangkan kertas soalan kita nak hantar. Betul? Jalan kerja semua diterima kat sini. Jadi 1880 yang rekod 2 kali. Jangan lupa. Alright. Sekali lagi nak rekod kat mana? Okay, buat dulu. Buat. Harap-harap dah siap. Okay, habis. Boleh. Terus masuk dekat ABS. Okay, nak tulis apa? Lengkapan. Jangan tulis susun nilai kat sini. Tulis lengkapan. Okay, berapa nilai kos? 18,800. Tolak susun nilai terkumpul. Okey, cikgu buat jalan kerja sini. Susun nilai yang lama, campur yang baru. Susun nilai yang lama, cari dalam imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga? Ada tak susun nilai terkumpul lengkapan? Ada tak? Ada. Berapa ribu yang lama? 4,700. 4,700. Ini yang lama. Tambah susun nilai yang baru yang kita kira tadi. 1880. Ini yang baru. 2 kali rekod. Jadi pelajar berapa nilai susun nilai terkumpul? Tambahkan dua-dua. 6580. 6580. 6580. 80. Okey, bagus. Tolakkan dapat nilai buku. Tolong cikgu, tolakkan. 12220. 12220. 12220. Betul? Okay. Alright. Cikgu, pelajar-pelajar buat dekat sekolah, cikgu-cikgu pakai testpad kan? Walaupun online. Jurnal sebab kat jurnal kalau sekolah saya. Excel. Oh, journal. Okey. Kat journal, kalau journal pun tak apa. Sebab apa? Journal memang kadang Buat dah dekat kerja dia dah bagi. Excel. Buat je kat situ. Ada buat kat Excel? Excel okey jugalah. Tapi periksa awak sebenarnya nanti. Ya, cikgu. Awak kena, mungkin Excel cikgu pun nak mudahkan awak lah. Kan? Sebab awak dah biasa dengan nak komputer pakai Excel lah. Tapi kesian pula pelajar yang tak ada komputer. Kan? Okey, tapi tak apa. Kita teruskan. Okey, sama je. Yang penting pembelajaran kita macam ni. Okay, setakat ni kita punya peperiksaan memang semua kena bertulis. Okey. Alright, seterusnya berikutnya kita baca maklumat taman. Last, peruntukan utaragu. Okey, peruntukan utaragu kita tak ada ruang dekat kertas jawapan. Jadi sebut peruntukan utaragu tak ada cara lain dah. Cikgu ajar paling mudah dah. Paling mudah, buat je garisan ni. Dalam garisan ni kita akan jumpa 2 butiran. Satu dalam imbangan duga. Okey, berapa peruntukan utaragu dalam imbangan duga? Cuba tengok. Clear lalu. 300. Ini peruntukan utaragu 300. Okey, 300. Okey, hujung ABT kali peratus. Okey, berapa nilai ABT? ABT. Ada tak ABT? Ada. 4840. Jumpa tak? 4840. Okey, 4840 kali berapa? Berapa peratus? 5%. 5%. Okey, kali 5%. Berapa pelajar dapat? 242. 242. 242 ini mesti dalam apa? AS. Betul? Okey, sekarang berlaku pertambahan ke pengurangan? Bertambah Pengurangan. masuk belanja, pengurangan akan masuk hasil. Pengurangan. 300. Okey, berapa pengurangan? 58. 58. 58. Jadi 58 ni adalah hasil. Boleh? 2 kali rekod. Hasil nak tulis apa? Pengurangan peruntukan utaragu 58. Sekali lagi dalam AS adalah kontra peruntukan utaragu 242. Boleh? Ingat. Okey, dah siap belum? Dia punya garisan ni. Cikgu buat sama-sama dengan awak ni. Tadi kan? Dah. Dah. Okey, cikgu teruskan.
Okay, terus tulis dekat mana? Hasil. Tulis apa? Pengurangan peruntukan hutang ragu. Comot macam itu. Okay, berapa nilai dia? 58. 58. Selesai. Satu kali rekod. Okay, kali kedua. Nak masuk ke mana? Dalam AS. Dah tulis dah peruntukan hutang ragu. Okay, tulis ABT dulu. Berapa ABT kita tadi? Berapa nilai ABT tolong cikgu? Berapa ABT kita? 4840. 4840. 4840. Bagus. 4840. Macam mana dapatkan peruntukan hutang ragu ni? 4840 kali berapa peratus tadi? 5. 5%. Okey, berapa dapat tadi? 242. 242. Jadi 242. Jadi dah selesai 242. Okay, sekarang pelajar tolakkan terus. Berapa pelajar dapat? Okay, cikgu buat bracket. Tolakkan. Berapa dapat? 4840 tolak 242. 4598. 4598. 4598. Okey, selesai. Jadi pelajar dah siap. Maklumat tambahan ada 5 maklumat tambahan dah 10 markah dalam tangga. Okey, tapi dalam soalan nanti ada berapa? Ada 10 maklumat tambahan. Ini pelajar untuk soalan pendahuluan pertengahan dulu. Kalau dah boleh faham bertubi-tubi buat tak masalah. Okey, jadi pelajar dah selesai nak buat apa? Kita buat cara yang sama sebelum ni. Kita nak buat apa? Kita masukkan saja item yang tinggal dalam ada dalam mana? Dalam imbangan duga. Kita tengok satu-satu daripada atas. Tak payah daripada atas lah. Tengok nak masukkan P dulu pun masukkan P dulu lah. Satu-satu pun boleh. Okey, masukkan P dulu. Okey, P kita terus tengok perdagangan kat sini. Okey, inventory awal dah letak belum? Okay, masukkan inventory awal. Berapa nilai inventory awal? Kolom nombor 2. P 15400. Tengok daripada atas. Okey, ada lagi tak P? Belian 23970. 23970. Okey, masukkan siap-siap. Okey, apa lagi P? Angkutan masuk Audi. Dekat sini tambah. Audi, angkutan masuk. Okay, berapa angkutan masuk? 210. Alright, okay, ada lagi tak P? Ada, jualan. Berapa jualan? Kat atas sekali jualan, 36558. Okay, alright. Pulangan belian, 545. Pulangan belian, 545. Okay, ada lagi tak P? Cari lagi P. Okay, habis. Okay, P dah habis. Okay, dah habis P, nak buat apa pula? U untuk rugi. Okay, U senang. Debit, belanja, kredit, hasil. Tu je. Okay, tengok daripada atas U. Apa U yang pertama? Kadar bayaran. Dah rekod belum kadar bayaran? Dah rekod. Diskaun diterima. Dah rekod belum diskaun diterima? Belum. Masukkan diskaun diterima. Apa diskaun diterima? 420. Betul? 420. Okey, lagi. Ada lagi tak U? U debit. Sewa dibayar debit. Ada tak? Dah masuk dah. Gaji. Dah masuk belum? Belum. Masukkan gaji. Masukkan terus. Berapa gaji? 7680. Okey. Lagi belian dah. Okey. U. Cari U je. Apa lagi U? Bawah. Ada apa? Last. Satu lagi. Insurans. Berapa insurans? 330. Boleh? 330. Okey. Habis. U dah habis. Betul tak U dah habis? Dah Okey, sekarang kita buat K. K kat sebelah. Okay, pelajar boleh ikut tak saya ni? Jam je semua Boleh ni. cikgu. Boleh. Boleh. Tengah buat. Syuk semua tu. menulis ni. Tengok menulis. Okey, minta maaf. Okey. Modal ialah terus K. K modal kat mana? Equity pemilik. Modal dekat equity pemilik. Terus letak ujung. 29713. 29713. Okey, lagi K. Lengkapan. Dah buat. Dah masuk. Settle. Bank. K. Bank sebelah kredit. Bank overdraft. Liability semasa. Bank overdraft. Overdraft. Tulis bank saja betul tak? Betul. Tak tulis bank overdraft betul tak? Boleh. Dua-dua boleh. Bank overdraft. Berapa nilai bank overdraft? 3182. Okey, habis. Lagi K. Mana K lagi? Kat bawah. K dah tak ada kat atas ni. Habis. K dekat ni. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Kita dah tulis butiran. Liability semasa. 5874. Dah. Okey, lagi ada K. Ada. Akaun belum terima dah.
Okey, habis. Okey, dah habis. Susun nilai terkumpul, dah rekod. Peruntukan taragu dah rekod. Tak payah lagi dah. Habis. Okey, dah habis. Kita tengok terus. Sekarang nak buat apa? Kita terus kira. Terus kira. Okey, pelajar-pelajar kena tolong cikgu kira satu persatu daripada atas macam biasa. Jualan, tolak pulangan jualan, tak ada. Jadi jualan bersih berapa? 36, 558. Jualan bersih. Pelajar jangan garis bawah dia. Bawah dia jangan garis. Kenapa tak boleh garis? Sebab kita nak sambung. Sebab jualan bersih tolak dengan kos jualan. Bila pelajar dah garis, pelajar dah mematikan jawapan. Jadi jawapan bawah nanti pelajar dia tak mikir. Jadi kena hati. Okey, jangan garis bawah. Okey, selesai. Cikgu kalau semua tak buat garisan, tak buat garisan tak apa. Garisan tak ada markah. Kalau pelajar tanya, cikgu, kalau garisan ni saya tak buat, tak ulanglah kat awak. Sebenarnya kalau buat lagi menggunakan awak. Tu je. Okey. Alright, okey, inventory awal. Belian, tolak pulangan belian. Okey, cikgu gariskan. Kita punya formula sampai sini. Tak garis pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Tolong cikgu. Belian bersih. 2, 3, 4, 2, 5. 4, 2, 3, 4, 2, 5. Okey, alright. Tambah Audi ada satu je. Tambah 210. Berapa dapat belian bersih? 2, 3, 6, 3, 5. 2, 3, 6, 3, 5. Okey, alright. Okey, selesai. Okey, inventory awal campur dengan kos belian. Berapa dapat? 39035. 39035. Okey, selesai. Tolakkan dengan inventory akhir. Berapa dapat kos jualan? 22295. 22295. Okey, double confirm. Dapat tak sampai sini? Double confirm. Dapat tak? 22295. Dapat cikgu. Okey, Dapat. bagus. Okey, alhamdulillah dapat. Okey, alright. Dah ramai dapat tu, okeylah tu. Maksudnya cikgu tak adalah laju sangat. Cikgu pun menulis sama dengan awak juga kan? Okey, tolakkan. Tak bracket boleh tak? Boleh. Sebab tu tolak. Boleh. Tak tolak boleh tak? Tak apa, tak apa. Sebab apa? Kita dah tulis kat atas dah. Nampak tak? Tolak kos jualan. Dah itu formula dah. Okey, alright. Okey, berapa dapat? Tolakkan. Tolong cikgu kira. 14263. Okey, 14263. 3 untung kasar. Betul. Okey, untung kasar. Bagus. Untung kasar. Kalau pelajar dekat sekolah dah belajar belum benda ni? Sudah. Sudah? Tengah. Sekarang belajar. Okey, alright. 58 campur 420. Berapa dapat? 478. 478. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 14741. 14741. Okey. Belanja. Okey, belanja. Okey, ada sampai sini. Tak payah buku surat belakang. Tak payahlah. Tak guna sampai sini je lah. Berapa dapat? 19670. 19670. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Positif, negatif. Betul tak? 19670. Double confirm. Betul tak? Betul. Okey, tolakkan. Dapat negatif. Berapa dapat negatif? 4929. Okey. Positif ke negatif? Negatif bila apa? Rugi bersih. Rugi Rugi bersih. Jarang-jarang kita jumpa rugi bersih ni. Kita jumpa rugi bersih. Okey, jadi rugi bersih terus masukkan dalam equity. Jadi kita dah buat taksiran salah tadi. Kita ingat semua untung. Ni kali ni negatif. Rugi. Jadi modal akan tolak dengan apa? Rugi bersih. Okay, berapa rugi bersih? 4929. Okey, 4929. Okey, nanti kita tolakkan. Okey, buat daripada atas. Okey, harap pelajar boleh ikut Okey, habis. Okey, ABS ada satu je, biarkan 12,220 biarkan. AS, okey, jumlahkan AS. Tolong cikgu jumlah AS. Berapa dapat AS? 3, berapa dapat AS? Tolong cikgu. Dua satu sembilan tiga lapan. 2138. 21938. Okey, bagus. Okey, itu AS. Okey, LS. LS ada 3. Okey, tambahkan 3. Berapa dapat? 9334. 9334. Betul? 74. 74. Okey, cikgu salah tulis. 9374.
Okey, sekarang tolakkan. Okey, berapa dapat? Dapat Satu modal dua kerja. lima enam empat. Okey, modal kerja 1, 2. 564. 5, 6, 4. 1, 2, 5, 6, 4. Okey, cari imbangan. Okey, dah dapat modal kerja AS tolak AS 1, 2, 5, 6, 4. Okey, tambahkan. 1, 2, 2, 2, 0 tambah 1, 2, 5, 6, 4. Berapa dapat imbangan? Berapa dapat imbangan? 24784. 24784. 24784. Okey, selesai. Okey, modal awal tolak rugi bersih. Berapa dapat? Modal awal tolak rugi bersih. Tolong cikgu. Modal awal tolak rugi bersih. Berapa dapat? 24784. 24784. Okey, ambilan tak ada. Jadi dapat tak imbang? Dapat. Dah dapat dah. Terus imbang. Ambilan, pinjaman tak ada. Okey, boleh tak? Pakai test pad pun boleh buat tak kita? Boleh cikgu. Boleh. Nampak. Awak dah biasa buat dengan cikgu macam ni. Awak dah buat latihan banyak. Lebih 30 soalan dah sebenarnya. Termasuk soalan-soalan sebelum ni. Sebelum ni kita rekod 2 kali kan. Kita kejar tu. Kalau tak pelajar conteng penuh dekat soalan tu. Kita tengok soalan kita. Soalan kita kemas je, tersusun je. Next time kita nak belajar lagi pun tak ada masalah. Kita boleh buat lagi. Betul? Ini tak, soalan dah penuh dah. Ada budak dari dia tanda, dia dah buat dia tanda macam ni. Tanda, gitu sekali ada geram. Lepas tu nak semak dah tak boleh dah. Alamak, dah terpadam lah. Dah terconteng kat situ. Jangan apa je, tanda sikit je cukup. Okey, jelas tak? Boleh tak? Boleh cikgu. Nanti lepas ni kita akan buat soalan-soalan yang ganas-ganas lagi ni. Ganas-ganas lagi. Okey. Okey, siapa nak tanya ni? Soalan nombor 17. Ada nak tanya tak? Ada? Tak ada? Okey, tak ada pelajar. Kita terus buat soalan nombor 18 satu lagi boleh tak? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh? Okey, kita terus buat. Okey, terus buat. Okey, kita terus buat. Okey, jadi pelajar nanti pelajar itu tadi teknikalnya. Cikgu buat. Jadi pelajar diharapkan pelajar kena try lah. Kalau tak pelajar tak try, pelajar tak boleh. Pelajar kena try. Okey, jadi pelajar soalan berikutnya kita penuhkan baliklah dekat kertas yang cikgu dah bagi tu. Boleh tak? Nanti kalau tak awak nak tampal-tampal nanti jawapan ni hilang lah. Boleh Jadi kita gunakan kertas tu kembali. Soalan nombor apa? Soalan nombor 18. Okey. Sekali lalu belajar. Soalan nombor 18 cikgu nak buat dengan awak sama-sama. Jadi apa yang cikgu nak buat, cikgu akan garis dulu. Betul tak? Macam tadi kita buat. Okey, tapi yang ini cikgu nak buat dekat satu lagi ni. Jadi nombor 18 cikgu kena buat. Okey, nanti pelajar itu ke apa yang cikgu bagi tu. Selepas ni kalau pelajar nak buat latihan, pelajar mesti buat pakai test pad. Kalau pelajar buat latihan segera dengan cikgu, pelajar buat dekat sini lah. Lepas ni latihan berikutnya pelajar buat kat test pad. Okey, sekarang nombor 18 pelajar. Sekali lalu spontan saja. Okey, respon dengan cikgu. Okey, apa butiran ni? P, K, P, U atau K? Perdagangan, untung rugi atau PKK? Kenderaan? K. Okey, inventory awal? P. P. Belian dan jualan? P. P. Okey, debit ialah belian, kredit ialah jualan. Labelkan terus. Okey, pulangan? P. Okey, pulangan. Jangan lupa debit ialah pulangan apa? Jualan. Okey, bagus. Pinjaman? K. Okey. Sewa? U. Sewa U ialah dipanggil sebagai sewa dibayar. Jangan lupa. Kadar bayaran? U. Okey, ABT, ABB. Mestilah K kan? K. Okey, ini adalah akaun belum bayar, dua-dua pelajar. Sorry pelajar, ini akaun belum terima. Betul kan pelajar? Ini ABT adalah debit, ABT. ABB adalah sebelah kredit, jangan lupa. Okey. Angkutan masuk? B. P. Commission, kredit dipanggil commission, diterima.
Okey, masuk mana? U. U. Bank, debit. K. K. Tunai. K. K. Gaji. U. U. Faedah atas pinjaman. Faedah pinjaman bank. U. Faedah ke pinjaman? Faedah lah. Depan faedah. Faedah ialah U. Kalau dia debit, belanja. Okay, susut nilai terkumpul. K. Okay. Peruntukan utaragu. K. Okay. Dan modal adalah K. K. Okay, jadi pelajar kita terus buat soalan kita. Baca soalan dan terus kita lakarkan jawapan terus. Okay, alright. Jadi kita tengok satu-satu. Mana jawapan cikgu ni? Sekejap cikgu cari sekejap. Okey. Okay, jadi cikgu pun nanti pun akan buat penuhkan nombor 13, cikgu nak penuhkan dulu Ini nombor 14. Okey, 14 nanti kalau ada jawapan pelajar share dengan cikgu, cikgu akan masukkan sini. 15, 16, 17. Saya punya awak punya lain. Awak ikut je belakang awaknya soalan terus. 18. Okey, terus cikgu buat kat sini. Okey, jadi terus buatkan siapa nama dia? Pasar Mini Badadi. Pasar Mini Madani. Okay, bila tarikh dia 31 Mei 2020. Okay, terus je. Pasar Mini Madani. 31 Mei 2020. Okay, alright. 2 kali rekod. 1/1. Jangan lupa 2 kali rekod. Tak boleh cikgu kena besarkan rekod 2 kali kat sini. Cikgu akan besarkan tapi cikgu akan rekod 2 kali. Okay, soalan yang pertama apa dia nak? Inventory. Sebut je inventory mesti rekod 2 kali. Cikgu terus buat kat sini lah belajar. Cikgu terus contik kat sini lah 2 kali terus. Sekejap belajar Sekejap. Cikgu terus. Okey, inventory akhir. Berapa nilai inventory akhir tadi? 23,200. Jadi pelajar terus masukkan 23,200. Pertama dekat sini dalam P, sekali lagi dalam AS 23,200. Sama macam yang kita buat tadi. Applykan je balik. Pelajar jangan tertinggal soalan ni. Buat setiap minggu mesti buat 1-2 soalan. Kalau tak awak hilang ilmu tu habis. Nak cari balik lambat. Okey, yang kedua. Apa dia yang kedua? Peruntukan utaragu. Sebut je peruntukan utaragu, cikgu terus buat macam ni. Tentang kita. ID. ABT kali peratus. Bertambah akan masuk belanja. Berkurang akan masuk hasil. Okey, tolong cikgu dalam imbangan duga. Berapa ID? Imbangan duga. Peruntukan utaragu. 150. Okey, 150. ABT kali peratus. Mana ABT? ABT cari ABT. Ni ABT. 2650. 2650. Terus kali berapa peratus? 4%. Okey, tolong cikgu berapa dapat? 106. 106. Yes. Okey, bertambah ke berkurang? Berkurang. Betul tak? 106. Double confirm? Double confirm? Betul. Betul. Okey, berapa? Berkurang? 44. 44. Jadi 44 adalah hasil. Masuk mana? Hasil. 2 kali rekod. Okey, jadi pengurangan Jadi pelajar terus masuk dalam hasil. Okey, nak tulis apa dalam hasil? Pengurangan. Peruntukan hutang lagu. Berapa nilai dia? 44. Okey, 44. Okey, ABT tolak peruntukan taragu. Peruntukan taragu kita dah tahu ABT. Berapa nilai ABT tadi? 2650. Okey, tolak peruntukan taragu kita dah kira tadi. 2650 kali dengan 4%. Okey, berapa dapat tadi?
Aku tak ingat nombor. 106. 106. Okey, 106. Okey, tolakkan. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Tak cantiknya garisan dia. 2544. 2544. Okey, cikgu buat garisan ni. Cantik sikit. 2544. Okey, boleh ikut? Respon sikit, boleh ikut? Nombor 2. Boleh cikgu. Okey, boleh berulang-ulang dah nak muntah dah buat benda yang sama je okey. Yang keempat, yang ketiga. Faedah atas okey ni jarang-jarang jumpa. Faedah atas pinjaman. Okey, perlu dijelaskan ialah 320. Faedah atas pinjaman ini adalah belanja. Apa dia sebut? Perlu dijelaskan ialah ini yang sebenar, bukan terlebih, bukan terkurang. Ini adalah yang sebenar. Sebab ialah 320. Pelajar. Jadi pelajar dia tersirat, tersembunyi. Berapa terlebih, terkurang, tersembunyi. Jadi pelajar macam mana nak cari tersembunyi? Pelajar kena bandingkan dengan yang kita sudah dapat. Berapa sudah dapat? 280. Ini sudah. Ini sudah bayar 280. Sepatutnya bayar 320. Sepatutnya bayar ialah 320. Jadi berlaku pertambahan ke pengurangan? Berlaku Pengurangan. terlebih ke terkurang. Berapa kurang? 40. 40. Jadi 40 yang rekod 2 kali. Jadi kat mana 40 rekod? Dalam belanja kita kena tambah. Sekali lagi AS ke LS. Jangan kedekut. Tulis sekali lagi. AS, LS. Terlebih, terkurang. Belanja, hasil. Belanja terlebih, bayar. Belanja terkurang, belum bayar. Hasil terkurang, belum terima. Hasil terlebih, belum terima. Cikgu memang tak jemu nak buat benda ni. Sebab apa? Pelajar selalu salah benda ni. Selalu confuse. Apa susahnya buat kotak selesai masalah. Ringan kepala. Betul, kurang. Belanja, ini faedah adalah belanja. Terkurang. Kurang kat mana? Ini. Jadi dia apa? LS. Sekali lagi masuk dalam LS. Senang. RM40 masuk dalam. Okey? Alright. Selesai pelajar. Jadi pelajar terus buat. Apa faedah atas pinjaman ini adalah debit. Debit adalah you, belanja. Dia terus masuk dalam belanja. Tulis apa? Dalam belanja. Faedah pinjaman bank. Okey, berapa yang asal tadi dalam imbang ganduga? ID 280. Okey, tambah ke terkurang? Terlebih ke terkurang? Terkurang. Tambah berapa? 40. Berapa dapat? 320. Mana yang nak rekod 2 kali? 40. 40 rekod 2 kali. AS ke LS? Sekali lagi. LS. Okey, nak tulis apa dalam LS? Faedah pinjaman bank. Apa? Belum bayar. Okey, berapa yang belum bayar? 40. Okey, 2 kali rekod. Selesai masalah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh ikut? Boleh. Okey, alright. Seterusnya. Alah, mic cikgu tertutup. Jadi tak apa. Okey, yang ini cikgu tertutup mic. Okey, tak apa. Cikgu teruskan. Okey, habis. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah apa? Nak buat maklumat tambahan nombor 4. Susut nilai kenderaan. Okey, kaedah baki kekurangan. Cukup tu. Dah tahu dah susut nilai terus masukkan dalam catatan. Tak payah pening-pening. Susut nilai mesti masuk dalam belanja. Nak tulis apa dalam belanja? Susut nilai. Aset apa tadi? Kenderaan. Susut nilai kenderaan. Kaedah baki berkurangan. Buat kotak. Baki kurangan mesti buat kotak. Kos tolak susut nilai terkumpul. Okey, cari kos dalam imbangan duga. Berapa kenderaan? Kos dia 30,000. Tolak susut nilai terkumpul kenderaan 5,700. Nampak tak kat bawah? 5,700. Okey, 30,000 tolak dengan 5,700. Okey, tutup kurungan. Kali berapa peratus? Berapa peratus dalam maklumat tambahan? 10%. 10%. Okey, dapatkan jawapan. Berapa dapat? Tutup kurungan.
2430. 2430. Pelajar, faham tak macam mana cikgu kira ni bagi kekurangan? Tak faham tanya. Boleh? Kaedah bagi kekurangan formula dia satu je. Cos tolak susun nilai terkumpul kali peratus. Okey, sekali lagi dalam ABS. Dalam ABS. Okey, cikgu nampakkan sikit yang tadi kita buat, aku tak nampak. Okey, masukkan dalam ABS tulis apa? Kenderaan. Okey, berapa kos? Kos dia adalah 30,000. Okey, susun nilai terkumpul. Okey, kita nak buat yang kerja sini tak muat. Jadi kita buat kat tepi kenderaan ni. Okey, berapa susun nilai yang lama? Yang lama ialah 5,700 dalam imbangan duga. Tambah susun nilai lama campur yang baru. Yang baru tadi, yang baru kita kira. Baru je kita kira tadi. Berapa dapatnya? 2430. Okey, tolong cikgu jumlah. Berapa dapat susun nilai terkumpul? 8130. 8130. Okey, tolakkan. Dapat nilai buku. Berapa dapat? 30,000 tolak 8130. 21870. 21870. Boleh 21870? Okey, Betul. alright. Selesai. Okey, 21870. Okey, habis. Habis. Lepas tu soalan berikutnya. Okey, susun nilai dah habis last sekali. Encik Mazlan mengambil barang niaga 130 untuk kegunaan keluarga. Kegunaan keluarga. Apa tu kegunaan keluarga? 9. Ambilan. Bagus. Ambilan. Ambilan akan bertambah. Okey, ambilan bertambah. Mana ambilan? Cari ambilan. Ada tak ambilan kat atas? Ambilan. Tak ada. Tak ada. Ambilan tak ada. Okey, jadi ambilan bermula kosong tambah dengan 130. Okey, belajar. Satu lagi dia ambil apa? Barang. Barang ni apa? Barang. Belian. Belian. Yes, barang belian. Bukan inventory. Belian akan berkurang. Barang akan berkurang. Boleh? Belian akan berkurang. Ambilan akan bertambah. Okey, belian berapa belian? 42,600. Okey, jadi pelajar terus buat. 42,600 belian. Tolak berapa tadi? Berapa jumlah ambilan dia? 130 eh? Ya, Betul tak cikgu. tanya? Okey, dapatkan jumlah dia. Berapa dapat? 42470. 42,470. 42,470. Okey, bagus. Satu lagi, ambilan. Ambilan dekat mana? Ambilan dekat equity pemilik. Ambilan dekat equity pemilik. Okey, ambilan asalnya kosong. Tak ada dalam imbangan juga. Tambah 130. Berapa dapat ambilan? Terus letak ujung. 130. Selesai. Okey, habis maklumat tambahan. Pelajar, satu persatu. Kalau pelajar dah boleh berulang-ulang ni pelajar, jangan jemu, buat saja. Biar benda tu melekat kat kepala pelajar. Form 5 berulang-ulang benda tu. Okey, boleh ni? Boleh ikut? Boleh. Okey, boleh. Jadi cikgu terus tengok dalam PKK, dalam imbangan duga kita masukkan satu persatu. Bermula dengan apa kita nak masukkan? Bermula dengan P dulu. Okey, P. Cari P daripada atas. Inventory awal 28,100. Terus masuk 28,100. Cikgu buat P. Okey, settle. Belian. Belian dah. Jualan belum. Jualan 790. Okey, jualan. Habis pulangan jualan 260. Okey, selesai. Okey, lagi P. Mana P? Angkutan masuk. Audi, angkutan masuk. Apa nilai angkutan masuk? 270. Selesai. Lagi P. Ada lagi tak P? Habis. Okey, settle tak P? Ada nak tanya tak P? Boleh ikut P? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya U. Okey, yang pertama U. Sewa. Sewa debit. Debit mesti belanja. Sewa dibayar. Belum rekod lagi. Sewa dibayar. Debit mesti belanja U 4,500 terus direct. Okey, lagi apa? Kadar bayaran debit. Tulis masuk kadar bayaran debit. Debit adalah belanja. Terus saja tulis 610. Okey, habis. Lagi apa? U. Commission diterima, kredit. Commission diterima. Berapa commission diterima? 460. Okey, selesai. Ada U lagi tak? Gaji. Baca agak laju sangat ke cikgu buat ni.
Pelajar laju sangat ke cikgu buat ni? Tak. Ikut Okey, alright. Faedah pinjaman bank dah selesai. You dah habis. Okay, sekarang kita tengok K last. Yang mana tak tick tu K lah. Okay, alright. Daripada atas, kenderaan dah. Okay, tengok K. K, pinjaman. Pinjaman dekat bawah sekali pinjaman. Pinjaman. Berapa ribu pinjaman? 8,000. Terus letak ujung, 8,000. Okey, lagi K. ABB 3,700. ABB cikgu dah tulis butiran. ABB liability semasa 3,700. Cikgu dah tulis siap-siap. Okey, lagi apa? K. Bank. Debit. Bank adalah aset semasa. Bank adalah aset semasa. Bank. Berapa nilai bank? 6,430. Okey, selesai. Tunai 820. Tunai 820. Okey, alright, selesai. Okay, dan last sekali. Modal. Equity milik modal awal berapa ribu? 35,000. Okey, habis. Okey, boleh tak tolong cikgu kirakan? Dah selesai dah ni. Okey, kita buat satu persatu. Tolong cikgu kirakan. Okey, jualan, tolak pulangan jualan. Cikgu tak ada calculator ni. Awak kena bantu cikgu kira. 69830. 69830. 830. Ini jualan bersih. Bagus. Inventory awal, belian. Tolak pulangan belian tak ada. Jadi sama je. Belian bersih 42470. Okey. Cikgu nak buat nampak tersusun sikit, kemas kan. Nanti nak ulang kaji senang. Cikgu gariskan senang. Okey, habis. Okey, tambah dengan angkutan masuk. Angkutan masuk, Audi ada satu je. Berapa dapat kos belian? Tolong cikgu. Kos belian. 42740. 42740. Okey, habis. Itu adalah kos belian. Ditambahkan dengan inventory awal. Tambahkan dengan inventory awal ke atas. Berapa pelajar dapat? 70840. 70840. Okey, tolak dengan inventory akhir. Berapa dapat kos jualan? 47640. Okey. 47 47640. 640. Okey, alright. Tolakkan. Jualan bersih, tolak kos jualan. Berapa pelajar dapat? 22190. 22190. Ini ada apa? Untung kasar. 22190. 22190. Okey, selesai. Tambah hasil. 504. Sekejap. Alamak, cikgu salah pembaris pula. Kita gariskan dulu. Berapa dapat? 504. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 22694. 22694. Okey, alright. Total belanja. Belanja ada beberapa butiran. Ada 5 butiran belanja. Tolong cikgu total belanja. 14440. 14440. Betul? Ya, Betul. sama. Betul cikgu. Betul. Okey, alright. Okey, tolakkan. Berapa dapat jawapan? 8254. 8254. Ini ialah apa? Untung Untung bersih. bersih. Untung bersih. Okey, untung bersih. Okey, untung bersih tak ada apa-apa. Okey, habis. ABS. Okey, 21870. Okey, aset semasa. Tolong cikgu aset semasa. Berapa dapat aset semasa? 32994. 32994. Double confirm? Sama.
Sama. Cikgu. Okey, alright. Sama. Okey, bagus. Okey, totalkan liabilities masa 740. 3740 tolakkan dapat modal kerja. Tulis dulu modal kerja. Okey, berapa dapat modal kerja? 29254. 254, 29254. Okey, habis. Lepas tu kita carikan imbangan. Okey, berapa dapat imbang dalam PKK? 21870 tambah 29254. Berapa dapat? 51124. 51124. Okey, selesai imbang. Okey, imbang selesai. Okey, habis. Modal awal tambah dengan untung bersih. Tolak nanti dapat jawapan, tolakkan dengan modal awal, last sekali dapat imbangan. Okey, cikgu garis dulu siap. Okey, boleh. Okey, 35,000 campur dengan apa? Untung bersih. Berapa untung bersih kita? 8254. Okey, tolong cikgu tambahkan. Berapa dapat? 43254. 43524. 254. Okey, tolak dengan ambilan. 43124. 43124 tambah 8,000. 51124. 5114. Okey, seronok tak belajar buat? Buat dapat jawapan. Buat dapat jawapan. Seronok tak? Seronok sangat. Seronok sangat. Itu yang paling best. Dalam akaun ini yang paling seronok. Buat penat-penat panjang-panjang imbang. Oh, terkejut tau. Betul salah benda buat belajar itu yang best. Itu yang nak buat. Belajar 2 jam, 3 jam memang tak perasan akaun. Nak senang. Okey, jadi pelajar, hari ni kita dah bincang soalan nombor apa kita bincang? 17 dan 18. Betul pelajar? 17 dan 18. Okey, pelajar. Jadi pelajar, cikgu nak minta kepada pelajar. Pelajar tolong lengkapkan start jawapan berapa tadi yang cikgu minta tadi? Nombor apa tadi, ingat lagi tak? Yang kita tak buat tadi. Nombor 14 tak buat. Betul. Nombor 14 kita conteng dalam soalan je. 14, 15, 16, 17, 18 kita dah buat. Okey, lepas tu 19, 20. Okey, boleh tak pelajar? Okey, untuk jadual tuition, jadual tuition. Soalan 14 kita tak conteng. Nombor 14 tak conteng? Tak conteng lagi bagus buat sendiri. Boleh 14 kita sepenuhnya buat. Tak apalah buat mana-mana. Pelajar tak imbang tak apa. Tak imbang tu best. Feel itu cabarannya. Tak imbang tak apa. Cikgu buat, dah cuba buat. Tak imbang, okey, kita tengok yang mana silap. Nanti baru pelajar tahu. Kesilapan yang berulang di mana. Pelajar lemah kat mana. Di situlah kelemahan pelajar. Boleh pelajar? Pelajar dapat detect. Kalau buat dengan cikgu, memanglah kemas, liquid tak pakai. Yang pelajar cantik ni memanglah sebab saya dah melaluinya dah. Lepas tu cikgu dah tahu dah. Boleh? Jadi pelajar nanti kita buat soalan lebih mencabar. Okey pelajar. Untuk jadual tuition, kita tuition bulan ni 5 minggu. Patutnya pelajar tuitionnya 4 minggu saja. Bulan mesti 4 kali. Jadi pelajar kebetulan minggu depan cuti sekolah kan? Ya cikgu. Awak dah tahu dah awak setiap hari cuti. Okey pelajar Jadi pelajar minggu depan, cikgu pun tak ke mana, cikgu ada. Cuma cikgu tak buat kelas. Pelajar, tapi kalau pelajar minggu depan proses cikgu nak post modul yang keempat. Minggu depan cikgu proses modul ke berapa? 4. Modul terakhir. Modul terakhir cikgu akan post 2 modul. Satu modul terakhir, modul 4. Kedua, cikgu nak post terus soalan apa? Cikgu nak post terus soalan pecutan akhir tahun. Okey, alright. Pecutan akhir tahun. Okey, pecutan ni cikgu buat yang pertama dulu. Lepas tu kalau ada pelajar masih lagi nak tuition, cikgu buat lagi pecutan yang kedua. Kita buat keputusan daripada awal akhir. Berapa kali pun pelajar nak on. Saya tak ada masalah. Sampai tahun lepas yang tuition, pelajar tuition sampai bulan 11 November. 2 bulan dekat pelajar. Pelajar. Tapi masih bulan 12 pun cikgu buat secara santai dengan awak buat. Cikgu tak nak awak putus latihan. Itu je. Okey, pelajar. Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi pelajar tolong cikgu tolong. Tolong cikgu bantu sampai nombor 20. Cikgu boleh buat sampai 20 tak ada masalah.
Sekarang nanti awak tak belajar. Awak cuba buat. Tak imbang ke tak imbang tak. Okay, pelajar jangan hantar personal dengan saya. Nanti dalam WhatsApp personal saya, pelajar satu Malaysia, pelajar Telegram saya. Saya cari awak semalam saya jumpa, hari ni dah tak jumpa dah. Pelajar minta pelajar update semua dalam grup je. Dalam grup cikgu serangkan. Boleh pelajar? Jawapan masukkan dalam apa? Dalam grup. Okey pelajar Okey, jadi pelajar pelajar saya tengok ramai dah bayar yuran. Terima kasih banyak-banyak pelajar. Okey, jadi pelajar yang patutnya bayar yuran sampai 10 hari bulan. Okey, tapi tak apa, pelajar-pelajar yang tak dapat bayar 10 hari bulan, pelajar kena maklum dengan saya. Ada pelajar kena faham juga masalah saya. Masalah saya dengan pelajar tahu tak? Ada dalam senarai pelajar tuition tu sampai 4 bulan pun tak bayar tuition. Jadi kenapa saya anggap tak adil? Pelajar yang bayar tapi ada orang ikuti kelas tapi tak bayar, tak adil lah, tak fair. Betul? Jadi cikgu tak nak macam tu. Okey? Jadi pelajar yang rasanya cikgu, bapak saya gaji lambat sikit, cikgu 20 bulan. Tak apa, yang penting bagi tahu cikgu, inform cikgu. Ini senyap-senyap sampai 3 bulan, 4 bulan tak bayar. Jadi cikgu nak letak nama pun banyak kali pun macam tak best lah. Sebab kita pun tahu situasi macam mana sekarang kan. Apa-apa PM cikgu tak nak. Okey, itu saja daripada kelas hari ini. Jadi pelajar, lepas ni cikgu tunggu sekejap, siapa yang nak tanya soalan boleh tanya soalan. Okey, jangan lupa tolong lengkapkan sampai soalan nombor 20. Boleh? Cikgu soalan 20 macam dekat saya tak ada cikgu. 20 tak ada? Tak ada. Tengok rakan-rakan lain, nombor 20 ada tak? 16 je cikgu. Oh, satu je lagi pelajar. Satu lagi. Okey, lepas tu cari balik soalan-soalan yang rongak-rongak tu, mana tak buat. Tak dapat tanya saya. Boleh pelajar? Okey, sebab apa? Pelajar dah, cikgu minggu ni, cikgu tunggu pelajarnya jawapan nombor 14, 15, 16 tadi. Okey, nampak 19. Pelajar Lepas tu dah siap semua, barulah cikgu pump jawapan semua. Jawapan yang cikgu dah buat dengan awak ni, daripada yang modul 3 tu kan. Ini penting ni, nanti nak buat latihan senang. Pun dah ada jawapan dah. Boleh pelajar? Pelajar-pelajar yang tertinggal, cikgu dah banyak tinggal. Awak korek balik latihan-latihan ini, tengok video satu-satu buat. Boleh pelajar? Jadi yang cikgu nak awak hantar nombor apa? 14, 15, 16 dengan 19. 14, 15, 16, 19. Ini kalau cikgu sebut nama boleh. Nanti dah hilang dah terus. Nanti hilang. Takut nak online dan sebagainya. Cikgu dah alami pengalaman banyak. Boleh pelajar? Okey, alright. Jadi pelajar saya nak volunteer lah. Cikgu tak nak sebut. Volunteer. Pelajar yang volunteer buat, dapat, awak dapat. Diri awak yang dapat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi kalau minggu depan ada keperluan, kita nak ulang-ulang kajian yang lain pun tak ada masalah. Siapa yang masih lebar lagi topik ni, cikgu nak tanya. Okey, PM cikgu. Kita buat kelas kali lalu apa yang tak faham. Ataupun kita buat latihan yang mana pelajar tengok 14, 15, 16, 17, 19 tak faham, tak banyak, tak imbang. Tak apa, kita bincang. Okey, boleh? Pelajar? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh, Okey, cikgu. okey, itu saja daripada saya. Jadi kita jumpa lagi pada akan datang dengan modul yang baru. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Malam semua.